Ada lagi soalan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiah. Saya ada soalan nak tuju pada saudara peguam kita. Tidakkah kita cakap banyak kan? Tidakkah pernah terlintas kepada pengamal undang-undang untuk mempersoalkan legaliti ISA? Kerana setiap undang-undang yang diperbuatkan, yang diwujudkan oleh Parlimen tidak boleh mengatasi ataupun tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan. Itu saya nak tanya. Ya, soalan daripada Datuk Hanafiah ditujukan untuk Tuan Kamarul. Silakan beliau untuk jawab. Ya, soalan tu walaupun pendek tapi dia kompleks. Tapi saya akan cuba ringkaskan jawapannya. Persoalan sama ada kita terlintas ataupun tidak bagi pihak pengamal-pengamal undang-undang di negara ini untuk mempersoalkan, mencabar kesahihan ISA ini telah bangkit terlalu banyak kali. Daripada mempersoalkan tentang kesahihan ISA itu sendiri sebagai satu undang-undang yang digubal, kepada mempersoalkan sama ada ianya bertentangan dengan kebenaran pribadi ataupun yang dikatakan personal liberty, the right to life di bawah artikel 5 Perlembagaan Persekutuan, kepada bermacam-macam challenges ataupun cabaran yang dibawa kepada penggunaan kuasa-kuasa oleh pihak polis. Saya sendiri terlibat sebagai peguam yang mewakili saudara Ezam Muhammad Noor dan juga YB Sari di dalam kes di Mahkamah Tinggi beliau, yang mana seperti YB nyatakan tadi, terdapat unsur-unsur yang didapati oleh mahkamah sebagai penyalahgunaan kuasa kerana soalan-soalan yang diajukan kepada tahanan-tahanan semasa tahanan polis tidak ada kena-mengena dengan isu ataupun asas yang menjadi asas penahanan terhadap mereka. Kes Ezam Muhammad Noor dan lain-lain yang pergi sehingga ke Mahkamah Persekutuan merupakan antara kes-kes landmark ataupun kes-kes yang membawa kepada perubahan tanggapan daripada pihak kehakiman sendiri tentang cara bagaimana kita melihat kepada penggunaan ISA ini. Tetapi pihak-pihak yang terlibat dalam penggubalan undang-undang ini also respon, dia pun respon kepada perubahan-perubahan undang-undang seperti yang ditetapkan oleh hakim-hakim dalam kes-kes. Bila mana ada kes-kes yang mencabar, ada lompang-lompang ataupun wujudnya lompang-lompang dalam undang-undang yang menyebabkan mahkamah sebelum ini mengisytiharkan tahanan tidak sah ataupun penggunaan kuasa dengan cara sesuatu itu tidak sah, maka pihak Parlimen respon, pembikin penggubal undang-undang respon kepada penemuan-penemuan oleh mahkamah itu dengan menggubal undang-undang dengan cara-cara juga yang menutup ruang-ruang untuk persoalan-persoalan itu dicabar di hari yang kemudiannya di mahkamah-mahkamah. Jadi kita melihat kepada amendment ataupun pindaan-pindaan yang telah dibawa kepada ISA dan juga lain-lain yang telah disebut tadi, bukan saja 4 tu, dia ada banyak di bawah SK, Essential Securities Cases Regulation, yang juga merupakan undang-undang drastik ya, di bawah proklamasi ataupun pengisytiharan darurat. Kita sekarang ini masih lagi dalam darurat ya, tuan-tuan dan puan. Secara teknikal ya, ramai yang tak tahu bahawa proklamasi pengisytiharan darurat itu belum ditarik balik. Jadi undang-undang darurat yang begitu banyak ada di Malaysia ini masih berkuat kuasa. Masih lagi undang-undang. Di dalam kes Al-Ma'unah, saya ke Mahkamah Persekutuan untuk mempersoalkan sama ada terdapat pengisytiharan pengisytiharan kedudukan emergency itu, darurat itu masih ada ataupun tidak secara de facto. Kita mengatakan bahawa proclamation itu walaupun belum ditarik balik, darurat sudah tidak ada. Jadi apabila mereka menggunakan pakai SK ataupun Essential Securities Cases Regulations ataupun undang-undang darurat untuk membicarakan mereka-mereka yang tertuduh dalam kes Al-Ma'unah itu,
kita mengatakan bahawa perbicaraan itu adalah tidak sah di bawah undang-undang. Mahkamah sudah tentu tidak bersetuju dengan pengujahan-pengujahan seperti itu. Tetapi untuk menjawab soalan tadi, pelbagai cabaran telah dibawa. Tetapi masalah yang dihadapi oleh peguam-peguam apabila kita pergi ke mahkamah, dan mahkamah sendiri, adalah masalah bidang kuasa. Apabila terdapat amendment ataupun pindaan-pindaan kepada undang-undang yang menutup ruang-ruang tadi yang terbuka, ya, misal kata pindaan yang mengatakan tidak ada sebarang perlakuan act ataupun tindakan yang dibuat oleh menteri ataupun yang di-Pertuan Agong dalam menjalankan kuasa-kuasa mereka di bawah ISA ini boleh dipersoalkan oleh mana-mana mahkamah dalam semakan kehakiman. Ini pindaan, ya. Bila mahkamah kata boleh dipersoalkan, mahkamah kata asas itu boleh dilihat oleh mahkamah. Mahkamah boleh melihat kepada bukti-bukti yang ada, seperti yang diperbutirkan dalam afidavit-afidavit yang dibekalkan oleh menteri-menteri di dalam kes-kes ini, ataupun pihak polis. Mahkamah boleh melihat kepada dasar-dasar tersebut. Pindaan dilakukan untuk menutup ruang itu dan mengatakan bahawa tidak boleh dipersoalkan di mahkamah. Jadi mahkamah has to respond kepada undang-undang dan mengatakan undang-undang menarik balik, menafikan bidang kuasa kepada saya sebagai hakim untuk melihat dan membicarakan perkara-perkara ini. Jadi semakin dibuka, semakin ditutup.